Bos, 5 minit lagi. 5 minit lagi saya sampai 5 more minutes, 5 more minutes. Hai, nama saya Norman. Selamat datang ke channel saya. Kepada yang baru, ni adalah tempat saya sharekan tips and tricks berkenaan dengan teknologi. Okay guys, so biasa dah you all dengar macam 5 more minutes boss, 5 minit lagi, 5 minit lagi saya sampai dah. Itu biasa dah you all dengar kan. Okay, so dalam situasi ni kita sebagai orang Malaysia ni kita biasalah we all dengar this 5 minit punya excuse lah kan. Okay, so dalam video ni saya akan sharekan dengan you guys cara-cara kita boleh menggunakan teknologi. Kita boleh gunakan teknologi, okay, kita menggunakan aplikasi untuk membantu kita. First thing first, kita nak ingat semua kita punya appointment. Kita ingat semua kita punya appointment, kita punya mesyuarat, kita punya perjumpaan ke apa ke, kita boleh menggunakan aplikasi tersebut. Dan juga another trick saya akan tunjuk you guys is cara kita juga ingin sampai ke destinasi tu tepat pada masa. That means be punctual. Okay, so mula-mula apa yang nak share dengan you guys adalah first thing first, bila kita menggunakan kalau kita menggunakan aplikasi yang kita nak gunakan adalah first thing first, kita nak ingat semua appointment yang akan berlaku. So the first tip yang apa you all perlu buat adalah lepas katakanlah kita dah dapat phone call ke, kita dah dapat macam kita nak jumpa kita punya bos esok, atau kita nak jumpa kita punya klien so the first thing first kita dah ingat dah. The first thing first, contoh macam saya ada appointment pada hari Sabtu. Contoh saya ada appointment pada hari Sabtu. Terus apa you all perlu buat adalah terus you set your appointment. Jangan kita lengah-lengahkan masa lagi, sebab nanti bila kita lengahkan kita akan lupa. We will forget about it kan. So the first thing first, aplikasi yang kita pakai adalah menggunakan Google Calendar. So kalau you all dah ada Gmail dah, you all boleh download dan log in menggunakan your same username dengan password. Okay, so aplikasi yang perlu you all download adalah menggunakan Google Calendar. So you all boleh pergi ke iOS Store atau pergi ke Android. Dah ada dah. So you all need to type adalah Google Calendar. Google Calendar. Alright, Calendar. Alright, so once you all dah download Google Calendar, kita klik pada butang open. So once kita klik pada butang open, the first thing first macam biasa kita kena login dan pastikan kita punya email dah ada dah. Alright, so once kita dah ada dah, contoh untuk situasi ni, saya ada esok, saya ada meeting pada hari Sabtu, contoh the next day. Contoh pada hari next day, atau hari ni pun boleh, terpulang pada you guys So contoh macam saya ada mesyuarat pada hari 27 hari Sabtu So saya terus masukkan 27 hari Sabtu. The first thing you all kena buat adalah klik pada butang tambah tu. Ada butang tambah tu, plus tu. Okay, so dalam butang tambah ni kita ada goal, reminder dengan kita ada event. So macam untuk saya akan masukkan sebagai event. So saya akan letak contoh title saya akan letak mesyuarat atau meeting with boss. Contoh saya letak meeting with boss. Saya letak je lah Okay, yang paling penting yang kedua tu adalah kita nak masukkan adalah kita punya guest. So pastikan bila kita buat mesyuarat dengan somebody else tu, yang lain tu, kita minta dia punya email sekali, kita masukkan dia sekali. Sebab nanti kita buat appointment, kita nak jumpa dia tetapi dia pun tak ingat pula kan. So better you all masukkan. So kalau dah ada, you all masukkan dia punya email dia, terus dah masukkan email dia tersebut. So macam contoh saya bagi contoh, saya letakkan saya punya email. So norm.lab@gmail boleh ke tak saya hantar ke diri sendiri saya cuba dulu Okay, alright, so saya dah masukkan dah. Saya tak pasti kalau boleh ke tak. Okay, lepas kita dah masuk dah, kita masukkan dia punya tarikh, dia punya tarikh dah make sure dah betul dah, 27 hari Sabtu. Lepas tu kita masukkan dia punya masa. Okay, so contoh macam masa saya nak masukkan, contoh kita ada pukul 2 2pm. Alright, so kita ada pukul 2 pada 27. Alright, kita scroll sampai pukul 3 kita letak. Okay, yang bawah ni pun yang penting adalah dia punya location atau lokasi. Okay, so supaya bila kita dah hantar kepada kita punya klien ke, kita punya bos ke apa ke, dia dah tahu dah location tu. So tak payah dia tanya every time, send location, atau dia tanya mana lokasi tu. Kita dah letak dah siap-siap. So contohlah saya masukkan location, saya letak Wan Utama, dia nak jumpa meeting dekat Wan Utama. So terus dia dah keluar dah Wan Utama Shopping Mall. Okay, so terus saya masukkan. Alright, so kalau dalam Google ni dia automatic dia dah detect dah siap dengan gambar tu. Dia punya gambar tu pun semua dah ada dah. So kita boleh lihat balik dia punya picture, semua dah ada dah. Semua siap-siap dah Okay, lepas tu kita tengok kat bawah adalah reminder. So 30 minit sebelum ke terpulang pada you all. Macam untuk saya akan letak 2 jam sebelum ke, atau sejam, at least 1 hour before. So saya akan letak, so dia akan keluarkan satu notifikasi sejam sebelum meeting tu, dia dah beritahu, sebab at least dia dah remind kita supaya kita dah bersedia lebih awal.
Alright, so dah ada dah. Kalau kita nak letak nota pun kita letak nota. So contoh kita letak nota dalam tu, macam contoh meeting berkenaan dengan meeting about training. Contoh saya letak contoh lah, saya letak example. Okay, contoh kalau nak letak attachment pun boleh, terpulang pada you all. Okay, so once dah ready dah, semua dah siap dah, apa yang perlu you all buat, tekan pada butang save. Alright, so once kita dah tekan pada butang save, kalau kita tengok balik dalam kalender tu, dia dah ada siap-siap dah. Okay, dia ada siap-siap dah. Kita boleh lihat adalah you ada tengok meeting with boss, dia dah letak S2 pukul 2 hingga 3. Kalau kita klik pada link berkenaan, okay, dia dah ada semua details dah ada. 1 hour before, okay, dia punya guest dia siapa, organizer dia siapa, lepas tu dia punya keterangan dia, mesyuarat tu berkenaan dengan apa, dia dah letak. Okay, so kita sebagai host atau kita yang buat meeting tu, kita dah hantar dah. So penerima tu, okay, dia punya etika dia sebenarnya lagi elok adalah bila you sebagai penerima, okay, kita akan tulis kat situ, kita are going, yes, no or maybe. So at least kita menjawab email berkenaan. So once dia dah dapat dah, dia akan jawab, okay, kalau saya pergi, saya tekan yes. Kalau tidak, no. Dia boleh beri alasan ke apa ke, anything. Alright, so settle dah. So at least bila kita dah masuk dalam kalender dah, kita dah tahu dah. So the next day tu, sejam sebelum tu, so saya letak meeting saya pukul 2, sejam sebelum tu pukul 1 dia ada satu macam, at least kita ada satu notifikasi untuk memberitahu kita. Okay, kalau kita tengok balik kita punya kalender pun, kita dah tahu dah, oh esok saya ada meeting pada pukul 2, lepas tu pukul 1 dia akan buat satu reminder. Settle. So that part tu at least kita dah tak lupa dah berkenaan dengan kita punya appointment. Alright, okay, yang kedua pula, macam mana kita nak setkan, kita nak sampai ke destinasi tu tepat pada masa. Selalu ni standard lah. Selalu bila kita lupa lah, satu kita lupa nak masuk, lepas tu bila kita nak on the way, kita nak cepat ni, time tu tiba-tiba bos kita, Norman, you kat mana ni? Lepas tu dia cakap, on the way. Sebenarnya kita baru pun teringat, baru nak keluar. Lepas tu bila tanya, you kat mana ni? Dia cakap, 5 more minutes nak sampai. Sebenarnya baru nak keluar, kan? Okay, lepas tu dia tengok ada alasan. Macam biasalah, alasan untuk orang Malaysia ni biasa jam, traffic jam. Kalau rempit kau bawa motor, cakap tayar pancit, itu je lah. Okay, so I just nak share dengan you. So you guys, kita boleh menggunakan teknologi sebenarnya yang dah ada. So teknologi itu adalah menggunakan aplikasi adalah Waze. So Waze tu you tahu So saya pernah buat satu video berkenaan cara-cara untuk menggunakan Waze. Saya akan sharekan dia punya link dia. Cuma bila kita lihat balik berkenaan how we want to use dalam kita punya productivity harian kita, okay, dalam Waze ni, yang perlu kita boleh setkan dalam Waze tu, contoh macam kita ada meeting esok, contoh kita boleh setkan dalam Waze, esok saya nak pergi ke Wantama, saya nak sampai pada pukul berapa. Nanti Waze dia akan hantar satu notifikasi untuk kita keluar pada pukul berapa mengikut keadaan trafik berkenaan. So berkenaan dengan Waze ni, apa yang perlu you all buat, you all klik pada butang plan drive. Okay, so kita klik pada butang plan drive. Okay, you ada dua cara, ada beberapa cara. You boleh connect your calendar, atau juga you boleh connect your Facebook calendar. Itu terpulang pada you guys. Okay, cuma kalau kita nak simplify yang cara yang nak senang, kita klik pada butang plan a drive. Maksudnya kita dah merancang mana kita nak pergi. Okay, so merancang mana kita nak pergi. So contoh saya letak kat situ, tadi saya dah search je, One Utama Shopping Mall. Okay, so One Utama Shopping Mall dia dah letak, okay, kita dah letak kita punya current location mengikut lokasi yang kita berada. So contoh kita bergerak ke lokasi yang lain, dia akan mengikut lokasi berkenaan. So kita ambil current location. Okay, tarikh tu kita letak tarikh, so esok pada hari Sabtu. Okay, so dia dah letak dah. Alright, lepas tu kita letak tarikh apa dia punya masa dia, pukul berapa. So contoh macam saya punya meeting, okay, selalunya kalau meeting saya, contoh saya letak tadi pukul 2 pukul 2. Kalau pukul 2 mungkin kita nak sampai lagi awal, sejam sebelum pukul 1 contoh. Kalau kita nak sampai pada pukul 1, kita letak je pukul 1. Okay, so pukul 1 dia cakap akan mengambil masa lebih kurang 11 minit. Tetapi yang masa ni dia akan mengikut keadaan trafik pada masa berkenaan. So that means contoh masa mungkin pada pukul 1 hari Sabtu trafik lebih tinggi, so dia akan beritahu kita, okay, kalau kita nak keluar, kalau you nak sampai ke destinasi berkenaan pada pukul 1, you kena keluar daripada pukul berapa. Dia akan keluar dia punya notifikasi. So what you need to do adalah klik pada butang save. Okay, so dah ada butang pada save tu. Pastikan kita punya setting tu kita sentiasa letak kepada always. So always tu dia akan sentiasa melihat kita punya lokasi pada waktu berkenaan. So kita make sure kita allow dia punya tu. So dah ada dekat sini. So kita lihat balik. So kalau kita akan dapat notifikasi tell me when to leave.
dan dia akan keluar. So waktu tu, contoh pada masa keadaan tu, esok pada hari Sabtu, sebelum so contoh macam pukul 1 kita nak sampai ke destinasi perkataan, so contoh macam 10 minit sebelum ke kita kena bertolak ke untuk sampai pukul 1 tu, Waze akan keluarkan satu notifikasi. Terus what we need to do is kita tekan pada go dan kita terus drive. So selalunya sebelum ni bila saya buat all this plan the drive ni memang tepat. So at least kita tahu dah, kita dah plan dah kita punya perancangan kita untuk sampai ke destinasi tu tepat pada masa yang kita dah set. Okay, so nampak tak? Senang tak guys? So kita hanya perlu menggunakan dua aplikasi untuk membantu kita. Kita menggunakan dua aplikasi untuk membantu kita untuk sampai tepat pada masa. So next time ni bila kita ada apa-apa appointment ke, kita ada apa-apa perjumpaan ke, saya rasa dah tak ada isu dah. Okay, yang paling penting kita biasakan diri kita adalah kita dah dapat dah appointment, terus kita set masuk dalam Google Calendar. The next thing apa yang perlu kita buat, dah masuk dalam Google Calendar, kita set masuk dalam Waze. Kalau tidak pun you boleh connectkan you punya calendar dengan Waze, dia akan masukkan secara automatik. So bila kita nak kena bertolak ke mesyuarat ke berkenaan, dia dah keluar dah notifikasi. Dia macam orang remind kita, macam kawan kita, dah pukul 2 dah, jom kita pergi ke meeting. Dia macam tu. Okay guys, so itu sajalah video kita pada hari ni. So seperti biasa, jangan lupa untuk like and subscribe pada channel saya dan juga komen pada video di bawah. Kita akan jumpa di video yang lain. Thanks guys.